الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم الخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه وبعد. InsyaAllah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT masih lagi memberi peluang nikmat. Alhamdulillah, masih lagi ada nikmat hidup, nikmat iman Islam dan nikmat-nikmat lain. Alhamdulillah, kita guna nikmat-nikmat Allah bagi ini untuk kita buat taat pada Allah SWT, insyaAllah. Dan pada pagi ini kita akan sambung lagi tadabbur makna di hujung surah An-Naba, bermula daripada ayat ke-37 sehinggalah 40. Beberapa ayat lagi ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Rabbi ini Tuhan, Tuhan as-samawati wal ardi, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang mentadbir 7 petala langit dan bumi, serta wa ma bainahuma, serta apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. La yamlikuna minhu khitaba, tidak ada sesiapa pun diberi kuasa untuk berkata-kata dengannya, yakni untuk memohon pertimbangan tentang balasan atau pengurniaan itu. Tak boleh nak minta apa-apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika manusia ini berada pada hari yang mana
manusia ini berada di mahsyar. Bila manusia berada di mahsyar, Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang bertakwa tadi. Dalam ayat yang terdahulu, ayat 31, kita sudah melepasi. Mari Allah Ta'ala sebut, innalil muttaqina mafaza. Bagi orang yang bertakwa itu satu kejayaan. Mereka beroleh apa yang mereka inginkan, iaitu syurga Allah SWT, yang mana bentuknya di dalamnya hadaiq, ada taman-taman, a'naba wa a'naba, dan ada kebun buah-buahan, terutamanya anggur, wa ka'san dihaqa, dan ada di dalam itu perawan-perawan yang sebaya umurnya, maknanya anak-anak muda, sama ada ianya perempuannya baik lelakinya. Yang perempuannya terbahagi kepada 3. Dia panggil zaujah, isteri, dia panggil dayang-dayang, dan dia panggil hurun ain. Hurun ain, bidadari. Dan mereka tidak mendengar fiha, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak mendengar di dalam syurga itu benda-benda yang lara dan benda-benda yang dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan daripada Tuhan engkau. 'Ata'an yang mana dikira sebagai satu ata'an, pemberian limpah kurnia, hisaba yang dikira cukup. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni, dia ni Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Ar-Rahman, Ar-Rahman ni ganti kepada Rabbi. Sebab tu dia baca baik bawah Ar-Rahmani, Tuhan yang mentadbir segala 7 lapis langit dunia ni, dan dunia dan bumi ni, dan apa di antara keduanya. Antara langit dengan bumi ni ada tengah-tengah ni, langit bumi, dan di antara kedua-duanya, baiknya di bumi, baiknya di langit, dan di antara keduanya, iaitu Allah SWT yang bernama Ar-Rahman. Dan pada ketika itu, la yamlikuna minhu khitabah, mereka tidak boleh memiliki daripada Allah. Nak kontrol Allah, nak buat ikut kepala, nak besar kepala, nak cakap kok si kok dia, tak boleh. Allah Ta'ala tidak benarkan. La yamlikuna minhu khitabah. Bila ni? Pada hari akhirat nanti. Ay la yaqdiru ahadun ay yukhatibahu khaufan minhu. Di dalam tafsirnya disebut bahawasanya tidak ada seseorang pun yang berani bercakap dengan Allah SWT. Kenapa khaufan minhu? Kerana semuanya takut pada Allah SWT pada hari tersebut. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Allah Ta'ala menceritakan lagi pada hari tersebut. Pada hari itu, yauma, tambahan pula pada masa itu, pada hari tersebut, yaqumur ruh, bangunlah, berdirilah ar-ruh. Ar-ruh ni gelaran kepada malaikat Jibril. Pada hari tersebut, hari kiamat akhirat esok, iaitu di mahsyar nanti, di akhirat nanti, yang bernama Ar-Ruh. Ar-Ruh ni gelaran kepada Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kita lepas dah surah tu. Surah apa dia tu? Surah Al-Qadr. Al-Qadr.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun ar-ruh. Turun ar-ruh dan turun malaikat-malaikat. Pada malam bila? Lailatul qadri. Lailatul qadar. Jadi ar-ruh itu Jibril. Maka di sini diulang balik apa ni perkataan ar-ruh wal malaikatu. Dan pada hari tersebut akhirat nanti berdirilah oleh Jibril wal malaikatu dan malaikat-malaikat lain. Tambahan pula pada masa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri saffan dalam bersaf-saf. Kita semaya ke bersaf-saf, bersusun-susun ni. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Saf di mana barisan. Bersusun-susun. Tu kita kata betulkah saf? Penuhkah saf? Rapatkah saf? Sawu, Nabi kata sawu sufufakum. Samakan saf-saf kamu. Fa inna taswiyatas sufuf, kerana betul saf, rapat saf, sama saf ini min tamamis salah, merupakan daripada menjadinya kesempurnaan kepada semaya. Semaya itu jadi sempurna bila mana kita rapat-rapatkan saf. Jadi saf-saf ni maknanya bersusun-susun. Pada masa tersebut maknanya bersusun-susun ni, kalau seorang tak boleh nak susun. Kalau seorang tak boleh nak susun, dua tu tak banyak lagi nak susun. Bermakna malaikat ni al-malaikatu plural. Plural ni kalau bahasa Arab dia bermula 3. Jamak, dia panggil jamak. Kalau bahasa Inggeris dia bermula 2. Betul ke tak? Orang pandai bahasa Inggeris, apa tak pandai? Plural bahasa Inggeris dia 2 start 2. Bahasa Arab tak lagi. Bahasa Arab 2 tu dia panggil musanna. Kalau malakul maut, satu malaikat. Malak ni satu. Kalau malik raja, malak ni malaikat. Malakani 2 malaikat. Tu tidak plural aja. Tapi bahasa Inggeris plural dah. Maknanya malaikat ni bermula daripada 3, 4, 5, siapa ke tak boleh nak pilih. Maknanya pada ketika itu ramai mana malaikat tak boleh nak kira. Semua malaikat ni yauma yaqumur ruh, pada hari tersebut berdirilah malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat lain. Saffan, dalam keadaan bersaf-saf, bersusun-susun. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Tambahan pula pada masa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Allah. Buat berapa diri ni? Tunggulah apa yang Allah Taala nak laksanakan. Kena tunggu semua. Tidak ada yang berani berkata-kata memohon pertimbangan melainkan yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang Maha Pemurah serta ia berkata benar. Dalam ayat lain, dalam surah Hud ayat 105, Allah SWT berfirman, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada masa datangnya hari kiamat itu, tiadalah seorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Tak ada orang berani kecek. Seorang pun tak boleh kecek. Illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang diberi keizinan untuk bercakap. Siapa bagi Ar-Rahman keizinan daripada Allah?
Jadi tuan-tuan semua, pada ketika itu manusia tak berani, kecuali semuanya hak yang berani boleh kecek ni hanya mereka yang diberi kebenaran saja. Di antaranya ketika mana manusia melintasi titian sirat, para nabi rasul ini, dia hanya berdoa Allahumma sallim, sallim, sallim. Itu dia boleh sebut sallim. Ya Allah, tolong selamat, tolong selamat. Tolong selamat siapa? Tolong selamat umat dia. Tolong selamat. Ya Allah, tolong selamat. Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Tak berani nak bercakap semua. Jadi tuan-tuan semua, dalam suasana tersebut, kita di mana? Kita ada sekali. Kita ni yang belajar ni, kita ada sekali. Tak boleh kita nak menafikan. Kawan tak ada kali masa tu. Kawan tak ada warna. Kita kena bangun semua. Nak lari kat celah mana? Tak boleh nak lari. Sama ada kafir ke, sama ada muslim ke, tak boleh nak lari. Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala, katanya Nabi, yajma'ullahu al-awwalin wal akhirin li miqati yaumin ma'dum. Allah Taala akan menghimpunkan manusia awal, manusia akhir. Semua kena bangun. Semua dihimpunkan oleh Allah Taala di mahsyar nanti. Lepas tu mereka ini kiamat. Semua kena berdiri. Kena berdiri. Kiamat. Syakhisatun absaruhum. Syakhsatan absaruhum. Dalam keadaan mata-mata mereka ini duk ternanti-nanti. Orang panggil, bahasa Kelantan panggil mata kat apa ni, bulat. Bulat duduk ternanti-nanti. Dia panggil gapo, sep mata sepu apa dia panggil. Duduk nanti-nanti ni. Yang taziruna faslal qada. Mereka nanti bilakah Allah SWT nak laksanakan bicara ni. Tak mula lagi, lamanya nak tunggu ni. Tapi dalam keadaan duduk cacah, dalam keadaan duduk berdiri, duduk tunggu bila Allah Ta'ala nak cara ni. Tak cara-cara. Arba'ina sanatan qiyaman, arba'ina sanatan. Mereka terpaksa berdiri selamanya 40 tahun. 40 tahun. Oh lama, Masya Allah. 40 tahun. 40 tahun ni, satu hari akhirat sama dengan 100,000 tahun dunia. Itu satu hari yang manusia kena berdiri 40 tahun. Maka pada keadaan di sini, malaikat juga berdiri. Malaikat berdiri bersaf-saf. Semuanya tak berani nak kata-kata, kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sawaba, maka ia berkata sawaba, benar. Dzalikal yaumul haqq. Allah Taala sebut lagi, dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah keterangan mengenai hari kiamat yang sungguh tetap berlakunya. Dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang akan berlaku betul, al-haq. Al-haq ni makna betul-betul tetap berlaku. Faman syaa'a attakhadha, maka siapa yang mahu kebaikan dari dirinya, syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Maka sesiapa yang mahu kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan dan cara kembali kepada Tuhannya dengan iman dan amal yang soleh. Terpulihlah.
Kita nak berada negeri akhirat ni, kita nak berada dalam keadaan kita nak keadaan baik ke, nak keadaan tak baik, kita sendiri, kita pilih lah. Kalau kita rasa kita nak, orang panggil nak bahagia berkekalan, maka di sinilah tempatnya kita nak baiki. Di sinilah tempatnya kita nak taubat. Di sinilah tempatnya kita nak beramal. Di sinilah. Bukan di sana, di sini. Di sana tu tempat orang panggil dah dapat hasil dah. Maka peluang Allah Ta'ala bagi hidup atas muka dunia ni bukan saja-saja. Peluang ni kita rebut, peluang. Jadi alhamdulillah syukur sangat-sangat dah. Kita ni walaupun tidak sehebat amalan orang lain yang hebat-hebat, yang lebih-lebih hebat dah. Jadi kita tak apa, sekadar yang kita boleh buat, alhamdulillah, rutin yang kita tengah buat sekarang ni, alhamdulillah. Iaitu bagaimana kita ni mari masjid, mari i'tikaf, zikir, jaga hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, buat sebaik yang mungkin. Ni alhamdulillah, belajar ni sebaik yang mungkin lah ni. Kita belajar ni alhamdulillah, kita memahami ayat-ayat Allah SWT ni. Kita dipanggil menghayati suasana negeri akhirat, suasana yang bakal kita pergi ni. Nah, pada situasi ini maka kita akan lalui betul sungguh. Sebab itulah bila mana Allah Ta'ala hidup kembali mereka yang berada di alam barzakh, maka pada ketika itu mereka bangun. Yang dalam surah Yasin yang selalu kita duduk baca dan selalu hamba duduk ulang-ulang sebut, ayat mana? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Celaka. Mereka berkata, celaka kita hari ini. Siapa yang bangunkan kita? Siapa yang bangunkan kita daripada tempat kita duduk ni? Duduk rehat-rehat dalam kubur ni. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah janji Allah yang bernama Ar-Rahman. Allah Ta'ala dah janjikan dulu, ketika berada atas muka dunia dulu, dah disampaikan oleh para malaikat, sampaikan kepada Nabi sampaikan kepada kita. Sampai dah risalah ni, cuma kita tak nak dengar je. Kalau kita dengar, alhamdulillah. Maka pada ketika itu waqala sawaba. Maka disebut juga pada ketika itu dalam surah Yasin itu, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Betul lah, Allah Ta'ala dah janji dulu atas muka dunia. Allah dah janji nak bangkitkan kita. Hari ni bangkit. Wa sadaqal mursalun, dan benar rasul-rasul telah menghantar cerita-cerita, tabligh, sudah menyampaikan cerita-cerita, risalah-risalah yang akan kita tempuhi, iaitu akhirat. Maka kalau kita percaya, kita cuba ubah keadaan kita, tingkatkan amalan kita. Kenapa? Kerana kita akan balik ke negeri dia panggil barzakh. Jadi tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan lagi, inna anzarnakum adaban qariba. Sesungguhnya dengan keterangan-keterangan yang tersebut, kami memberi amanah pada kamu mengenai azab yang dekat masa datangnya. Dekat dah. Azab kalau tak dengar tu dekat sangat dah. Tak dengar perintah Allah Ta'ala, dekatlah kena azab, iaitu yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, iaitu hari seseorang melihat apa yang telah diusahakannya. Jadi apa yang kita usaha ni, pada hari tersebut kita akan tengok. Tak jauh dah, masanya tak jauh dah. Allah kata tak jauh dah.
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, apa yang telah mereka usahakan mereka akan lihat hasil dia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Oh, menangis orang kafir, menangis masa tu. Orang kafir menyesal. Apa dia? Dan orang yang kafir akan berkata pada hari itu, dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Mereka akan berkata, menyesal ni ayat menyesal ni. Alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah. Alangkah baiknya jadi tanah daripada jadi orang ni. Kenapa? Supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitung amalku dan menerima balasan. Kalau tak jadi orang, lebih baik jadi tanah. Jadi tanah pakai Allah Ta'ala tak beriduk dah. Pakai tak wujud dah. Lebih baik. Daripada kena bangun. Kena hisab akhir sekali masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini dia panggil penyesalan. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita ni kita jangan menyesal akhirat. Menyesal dunia tak ada masalah. Menyesal akhirat, kita susah dunia tak ada masalah. Susah dunia, susah setara mana dunia, sakit setara mana dunia, susah ke sakit ke penat setara mana dunia. Dia kalau sakit maksimum kepada sakit, mati. Lapar maksimum kepada lapar, kebula, mati. Masalah-masalah macam mana kita alami, ujung-ujungnya tak ada masalah, mati. Tapi akhirat tak ada mati. Allah Ta'ala peringatkan dalam surah An-Nazi'at ayat 46 yang kita sudah lepas dah. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Maksudnya apa? Sangatlah dahsyatnya huru-hara itu sehingga orang yang berasa pada masa melihatnya seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja. Bila kita tengok bang akhirat, Allah, mata yang duduk atas muka dunia dulu, mata supaya lagu mana? Allah kata supaya dengan kita duduk waktu pagi ni mata ya. Ni pagi ni, kejap lagi dia masuk tengah hari, tak ada dah pagi. Lepas tu petangnya, petang tu kita kata pukul 1 petang, 1 tengah hari, 2 petang, 2 petang, 3 petang, 4 petang, 5 petang, 6 petang, 7 malam dah lah. 7 malam. 7 malam. Ngorek. Maka sekejap je. Kalau kita pergi ceruk padan dekat, tak ada banyak guni. Kabar-kabar ngorek. Sekejap je. Kita datang muka dunia ni sekejap je. Tuan-tuan pun rasa juga. Hamba pun rasa juga. Mata. Dah ni tubuh babak-babak ubah. Ubah. Kulit ni keduk dah. Nak guana, tak boleh nak guana. Tak boleh nak guana, masa berlalu, masa berjalan. Maka tidak dapat tidak, kita kena banyak taubat pada Allah SWT. Dan kita kena usaha tambahkan ilmu-ilmu, tambahkan amalan-amalan, tambah. Maka kita cuba sedaya upaya cari amalan-amalan yang mana buat sikit dapat banyak. Buat sikit pahala, amalan buat sikit pahala banyak. Pahala tu banyak. Antaranya mengaji. Mengaji ni pahala banyak. Ngaji fiqh, ngaji tauhid, ngaji Quran, ngaji tajwid, ngaji. Pahala ni banyak. Dan kalau kita boleh nampak, penuh. Dan kalau kita boleh nampak, jawab dia kita tak buat benda lain. Kita nak mengaji. Kalau kita boleh nampak besarnya selawat, selawat tak berhenti. Kalau kita nampak melihat pahala besarnya baca Quran ni, maka mulut kita ni tak berhenti baca Quran.
Tapi sekarang ni benda tu kita tak nampak. Tetapi akhirat, maka begitulah keadaannya. Orang panggil penyesalan yang terlalu amat sangat bagi mereka yang kafir. Maka Allah Ta'ala cerita awal-awal atas muka dunia, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, menyesal sungguh-sungguh. Kenapa? Kerana duduk atas muka dunia jadi kafir, ingkar pada perintah Allah. Jadi kita ni alhamdulillah kekalkan ketaatan kita pada Allah Ta'ala, kekalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak menyesal akhirat, insyaAllah, amin. Mudah-mudahan tuan-tuan semua kita bangun bersama-sama di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah Ta'ala terima amalan-amalan kita, dan Allah Ta'ala terima ibadah-ibadah kita, dan terima keimanan kita. Islam dan iman yang ada di diri kita ni, dalam diri kita ni, biarlah Allah Ta'ala terima. Jadilah kita ni orang Islam mukmin yang benar-benar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, begitulah kurang lebihnya secara ala kadar lah. Kita mengaji juzuk 30 bermula daripada beberapa bulan lepas sehinggalah hari ini. Maka kita khatam juzuk ke-30, baru sejuzuk, dan insya-Allah pada esok hari kita akan sambung pada juzuk ke-29 bermula daripada surah Al-Mursalati Urfa. Surah Al-Mursalat, insya-Allah. Jadi yang berucap tahniah lah, baru kita habis satu juzuk. Jadi kita nak habis 30 juzuk target kita, insya-Allah. Minta Allah Ta'ala ruangkan masa kita, panjangkan umur kita, insya-Allah, sihatkan tubuh badan kita, insya-Allah, mudah-mudahan, amin. Jadi yang berasa sekadar itu dulu ada nama ucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dikira sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lamu bisawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.